Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Tanpa membuang masa, terus saja kita masuk kepada tajuk konten yang bakal saya bawakan pada kali ini, yaitu pilihan raya terkotor dalam sejarah negeri Sabah, yaitu pilihan raya negeri 1994. Malahan tidak keterlaluan jika saya katakan pilihan raya ini sangat kotor, bukan saja dalam sejarah negeri Sabah, sebagai salah satu malapetaka, tapi lebih kurang orang cakap sangat kotor dalam sejarah negara kita Malaysia lah. Malah tidak keterlaluan juga kalau saya katakan bahwa ini mungkin pilihan raya yang paling tidak demokratik, yang paling kotor dalam sejarah muka bumi ini. Oke? Jadi sejauh mana kotornya itu? Daripada dua aspek. Pertama, perjalanan pilihan raya tersebut. Kedua, yang paling fatal adalah akibat daripada pilihan raya tersebut. Oke, saya akan bahaskan kedua-duanya tuan-tuannya. Pilihan raya ini berlaku atau berlangsung pada 18 dan 19 Februari 1994. Pada masa itu PBS merupakan penyandang. PBS penyandang dan telah memenangi 3 pilihan raya sebelumnya. Mereka menang sebagai sebuah parti baru pada tahun 1985, kemudian menang lagi setelah diganggu pada tahun 1986, setahun daripada pilihan raya yang sebelumnya, kemudian menang lagi dengan lebih bergaya pada tahun 1990. Nah, 3 kemenangan berturut-turut daripada sebuah parti yang baru ini menyebabkan pemerintah pusat yang diketuai oleh Tun Mahathir pada masa itu merasa bahawa PBS akan sangat sukar diganggu-gugat dan ini akan menyulitkan atau menyukarkan usaha-usaha mereka untuk seperti biasa memanipulasi hal-hal politik negeri Sabah. Itu perkara pertama. Kedua, mereka juga telah melihat satu peluang apabila USNO yang selama ini menjadi wadah kepada kaum bumi putra Islam Sabah sudah mulai lemah. Lemahnya USNO ini pula saudara-saudara sekalian bukanlah disebabkan berkurangnya sokongan akar umbinya, tidak. Tapi lemahnya USNO adalah kerana dilemahkan oleh UMNO sebagai salah satu taktik untuk membolehkan UMNO dibawa masuk ke Sabah. Nah, jadi USNO sengaja dinazakkan setelah mereka gagal menjadikan parti berjaya sebelumnya untuk menjadi jalan masuk. Kali ini USNO yang pada masa itu agak kucar-kacir telah dijadikan bahan untuk masuk. Nah, bukan saja USNO dilemahkan, tetapi parti lawan utama mereka itu Parti Bersatu Sabah PBS tadi juga akan cuba dilemahkan. Bagaimanakah caranya tuan-tuan? Seperti yang saya katakan, pilihan raya ini melibatkan dua aspek. Pertama, aspek kekotoran yang nampak, yang kelihatan. Yang kedua, yang tidak kelihatan, yang secara sulit dijalankan. Okey. Yang pertama yang kita nampak adalah mereka telah menubuhkan satu splinter group, bukan satu, malah 2 splinter group dalam PBS. Yang pertama adalah apabila Datuk Mak Koding yang merupakan timbalan Presiden PBS telah keluar parti dan menubuhkan parti akar. Untung Datuk Seringan Gubat dalam pilihan raya kecil Ranau menang dan menewaskan incumbent atau penyandang kursi tersebut iaitu Datuk Mak Koding sendiri. Kalau tidak, keadaan pasti akan lebih sukar buat PBS. Kemudian, Datuk Yong Tek Lee telah keluar daripada fraksi etnik Cina dalam parti PBS, telah keluar dan menubuhkan SAPP. Keluarnya akar tidak terlalu memberi impak, tapi keluarnya SAPP sangat memberi impak kerana SAPP terus bergabung dengan BN seperti juga akar, tapi telah diberikan peruntukan kursi yang orang cakap kursi yang lunyai atau senang untuk dimenangi. Jadi tuan-tuan, ini antara hal-hal yang nampak splinter group. Hal kedua yang nampak juga adalah penggunaan media massa pusat. TV3, RTM, seluruh surat kabar, media massa, media cetak, semuanya memfitnah PBS kau-kau dan telah cuba untuk mendongkrak sokongan kepada parti pemerintah pusat, iaitu BN. PBS pada masa itu mengandalkan slogan Sabah for Sabahan, manakala BN menyandarkan slogan Sabah Baru. Jadi Sabah Baru inilah yang akhirnya menjadi malapetaka yang sangat besar kepada negeri Sabah apabila UMNO yang telah bertanding pada masa itu telah menggunakan slogan ini. Jadi apa hal yang tidak nampak yang menjadi malapetaka yang paling besar? Sebelum itu tuan-tuan, saya ingin ceritakan latar belakang pilihan raya tersebut. Pada masa tersebut saya bekerja di Borneo Post, salah satu antara syarikat media cetak ataupun akhbar yang ada di Sabah. Jadi kami membuat liputan politik di mana-mana. Salah satu daripada ceramah politik yang saya hadiri di Luyang apabila Presiden Parti Bersatu Sabah sendiri, Hu Guan Siau pada masa itu, iaitu Tan Sri Joseph Pairing Ketingan, telah memberi satu ucapan yang sangat melodramatik, orang cakap, apabila beliau menyatakan bahawa pilihan raya kali ini adalah satu pilihan raya yang meletakkan Sabah di persimpangan. Dan kata-kata beliau itu terbukti sehingga hari ini. Jadi bermulalah elemen tidak nampak yang dijalankan. Apakah itu tuan-tuan? Ianya adalah 2 perkataan serangkai. Pemutihan dan pematihan.
Pemutihan ini adalah cuba memutihkan kawasan-kawasan kelabu ataupun hitam yang menjadi kubu kuat PBS. Bagaimana cara pemutihan dilakukan? Adalah dengan cara pematihan. Saudara-saudara tahu apa maksud pematihan? Ya, pewujudan pati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pewujudan elemen pemutihan-pematihan ini akibatnya selepas, walaupun pada pilihan tersebut PBS menang, tapi apabila BN mengambil alih kuasa dengan strategi lompat-melompat, maka berlakulah 3 hal yang malapetakannya berlaku sampai hari ini. Pertama, timbulnya budaya katak di kalangan pemimpin kita. Kedua, pematihan tadi menyebabkan negeri kita penuh dengan pati. Yang ketiga, berakhirnya dominasi ataupun apa orang cakap kekuasaan suku etnik KDMR. Mereka tidak orang cakap mau menguasai negeri Sabah, tapi dominasi mereka dalam jumlah kerusi. Sehingga hari ini kita sedia maklum tuan-tuan, pada masa tersebut kerusi-kerusi KDMR merupakan kerusi tunjang dalam negeri Sabah. Tapi pada masa sekarang kuasa tersebut telah dilumpuhkan selepas tahun 1994. Jadi nampak tuan-tuan, 3 malapetaka besar ini, kebelakangan ini, dipikul pula oleh parti warisan yang sekali lagi dituduh oleh para macam-macam CRS, para media massa daripada Semenanjung yang menyebabkan warisan kelihatan seperti sebuah parti yang terpalit dengan 3 elemen tadi. Jadi saudara-saudara ingat ya, pilihan raya ini kotor perjalanannya, politiknya, kotor kampanyenya, kotor orang cakap penggunaan media massanya, kotor taktiknya. Oke, itu kekotoran semasa pilihan raya. Kekotoran selepas pilihan raya apabila berlaku proses lompat-melompat. Kemudian kekotoran yang tidak dapat kita cuci sampai sekarang adalah seperti yang saya katakan tadi. Berlakunya pematihan. Pematihan, istilah baru ini, pati, dipatikan. Jadi, kepada sesiapa yang menyalahkan warisan pada masa ini sebagai parti yang menunjangi pati, yang menternak pati, kaji semula apa yang berlaku pada tahun 1994. Siapakah yang memulakan inisiatif untuk me-05kan pati ini dan mengundi? Siapa? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, adalah orang yang menggunakan 3 elemen negeri FIP ini, Filipina, Indonesia, Pakistan. Siapa lagi kalau bukan salah seorang pemimpin JIRAS yang mungkin sekarang tidak ada jawatan. Beliau adalah mantan ketua menteri kita, Tan Sri Musa Aman. Tidak dapat dinafikan, malah salah seorang istri beliau merupakan antara orang yang dipatihkan pada masa itu. Oke? Jadi daripada video ini semakin panjang, elok saya singkatkan saja. Sekarang kepada anak muda Sabah yang mungkin masih belum faham sejarah kenapa sekarang warisan dicop sebagai parti-parti, cek balik apa yang berlaku pada tahun 1994. Dari situ kamu akan faham siapa sebenarnya dalang peternakan pati, siapa sebenarnya menginisiatifkan budaya lompat-melompat, dan siapa yang meletakkan Sabah di persimpangan of apa itu yang cakap no return. Sendiri mau ingat parti yang mana. Jadi, menjelang PRU ke-15, jangan kita kotorkan lagi negeri Sabah. Bangkit saudara-saudara sekalian, negeri kita sudah terlalu tenat. Undilah parti yang mengintegritikan kembali negeri kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.